Tangan kiri pun apabila kotor kita kena basuh juga. Dengan sebab tu di sini, bukan dengan sebab batal air semaya kau tidak batal, tak tu. Tak nyabik tu. Air semaya tu bagi dia tak batal. Jadi mazhab Bukhari ni banyak senang lah. Menyentuh perempuan pun tak batal. Menyentuh perempuan, bini kau, tidak bini kau, soal apa sentuh tidak bini tu, itu cerita lain. Sebab haram ke apa tu cerita lain. Cerita batal kau tidak tu, tak batal bagi dia. Tak batal. Orang Syafi'i pula dia kata batal. Tapi batal pula dia ada perincian pula. Kalau kanak-kanak misalnya tak batal walaupun perempuan. Kalau orang muda itu batal. Itu batal. Kalau sentuh berlapik tak batal. Kalau tidak berlapik itu batal. Dia ada perincian pula lah di situ. Imam Bukhari nak cerita, tak boleh pegang ni dengan tangan kanan bila kencing. Sebab tangan kanan itu untuk kita guna untuk benda-benda yang bersih, makan, minum. Kalau kita tak dapat basuh, tangan kanan itu susah lah. Tapi kalau kita guna tangan kiri, kalau tak dapat basuh pun kita masih ada lagi tangan kanan untuk makan. Itu maksud dia di sini. Tak boleh pegang dengan tangan kanan. Dan ini berkaitan dengan orang lelaki, bukan orang perempuan. Bukan orang perempuan. Dalam riwayat, dalam lafaz mula-mula dalam hadis tu, fala ya'khudhanna, maka janganlah sekali-kali. Janganlah sekali-kali. Hak lain tu jangan gitu saja. Ni janganlah sekali-kali. Maknanya beratlah penekanan tu. Dan hak berat sana ni untuk itulah, seperti yang kita sebut tadi, iaitu untuk menjaga kebersihan diri. Itu. Dia sebenarnya dalam agama kita ni, kalau kita tengok hadis, banyak hadis ni. Tapi kita boleh kembalikan kepada beberapa usul saja sebenarnya. Tidak banyak. Kepada beberapa usul saja. Ni panjang pun cerita lain pun sebenarnya dia maksud ni. Ni maksudnya ni. Dan maksud tu, asas tu penting lah untuk kita, penting. Misalnya makan, dia suruh tiga kali, 3 biji, guna anak batu, akan datang 3 putih, dan sebagainya. 3 ambil air sembahyang 3 kali. Sebab apa dia? Di situ dia nak bawa kita kepada usul, satu prinsip dalam agama kita, tauhid. Dan kita sedar hakikat hidup kita. Itu 2 genap, 4 genap, 6 genap, begitulah seterusnya. Tapi yang hak ganjil, genap ganjil, ganjil 1, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil. Kan dia suruh sunat ganjil, mengganjilkan. Itu kenapa? Dia nak suruh kita ingatlah, hakikat hidup ni antara 2 tu saja, genap dan ganjil. Hak genapnya makhluk, nisbah kepada wujud ini. Makhluk tu genap, dia tidak boleh berdiri sendiri. Itu makna genapnya, perlu kepada yang lain. Dia mesti ada regu dia, ada pasangan dia. Tanpa pasangan ia tidak sempurna. Mesti ada lawan dia. Siang lawannya malam, tinggi lawannya rendah, sakit lawannya sihat, dan sebagainya. Ada lawan. Ada satu lagi, ada juga, tapi tidak lagu tu, Allah. Jadi nak ingat tu Allah. Allah tu tak boleh kita nak sifatkan dengan sifat manusia. Nak kata tinggi rendah, tak boleh. Tak boleh. Dan ia perlu kepada yang lain, tak ada. Allah SWT, dia tidak perlu kepada yang lain. Dia bersendirian. Itu isyarat kepada tunggal. Nak pergi situ sebenarnya, nak mengingatkan kita tentang hidup kita. Kita sendiri, kita ni siapa? Kita ni hak genap, hak tak sempurna, hak perlu kepada hak lain. Itu hakikatnya. Kalau kita tebal duduk seorang juga, tak sempurna. Mesti dah jadi gitu, tak sempurna. Misalnya kalau seseorang lelaki itu, kalau dia tak mau kahwin, mati seorang.
Habislah zuriat dia, tak ada. Kayak kurang kan tu. Kurang. Tebal mana kalau kita langgar hak kejadian kita ni menghendaki ada pasangan, ada regu. Tiba-tiba kita tak ikut tu. Rugi kita sendiri. Begitulah yang lain. Dia tidak akan jadi sempurna. Kalau katakanlah bumi ni jadi, dalam Quran apa ada sebut? Apa kata kamu kalau Tuhan buat siang sepanjang masa? Apa kata kamu kalau Tuhan buat malam sepanjang masa? Ulama-ulama kata, dia tidak kata saja tu. Dia kata mungkin pada suatu hari akan jadi gitu. Dia nak ayat tapi bumi ni kira-kiranya ahli-ahli sains dia kata bumi ni akan berhenti satu hari nanti. Akan senyap. Bila senyap jadi gitu. Hak sia-sia semua. Siapa dia nak boleh buat mari malam tu, dia tanya. Siapa dia nak boleh buat mari siang tu? Maka jadi tak sempurna lah. Tak sempurna selalu hidup ni kalau tak ada siang malam. Dia kena ada pasangan tu, lawan dia tu, baru ada nilai. Kalau tidak tak ada nilai. Tak tahu apa begitu. Kalau tidak tak ada nilai. Kesihatan baru ada nilai bila ada sakit. Kalau tak ada sakit, berapa banyak tak sempurna dalam hidup. Berapa banyak. Walaupun dari satu segi nampak seksa kan, susah orang sakit tu, tapi itulah hikmah Allah SWT. Barulah sempurna hidup ni. Kalau tak ada orang tu tak sempurna dunia. Dengan cara dia tu, dia balik kepada tauhid. Tadi ada kalanya balik kepada prinsip bersih. Bersih tu besar tu. Ia adalah satu usul. Hadis-hadis ni kita tengok ni banyak-banyak balik kepada bersih. Tu jahannam. Ni balik mana? Balik kepada risalah, nak menyabitkan kenabian itu. Pentingnya nabi. Ni cerita gini nak sabit ke apa? Nak sabitkan hari kemudian selepas hidup kita dalam dunia ni ada lagi kehidupan yang lain. Banyak dia ada. Setiap hadis insya-Allah kita akan sebut. Ni balik kepada kaedah mana? Usul mana? Usul ni. Macam ni balik kepada kaedah ataupun usul bersih, kebersihan. Kebersihan itu besar. Sebab itulah dalam Quran pun sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan suka orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Orang yang bersuci zahir dia. Taubat tu suci dalam, bersih dalam. Bersih ni penting, dalam luar. Mutatahhirin tu luar. Allah kasih. Sebab tu dia sebut gitu. Tak apalah. Tak boleh pegang dengan tangan kanan dan tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Istinja tu membasuh. Basuh secara langsung, bukan tolong. Bukan sebagai bantu. Macam kita cebok air dengan dengan setong ke apa ke, itu lain. Hak ni secara langsung kita buat basuh. Hak tu hak dilarang. Adapun kita ambil air dengan tangan kanan, lepas tu kita basuh dengan tangan kiri, itu memang dikehendaki, memang begitulah. Dan tidak boleh bernafas di dalam bekas. Baru ni kita sudah jumpa dah dan bincang juga. Ni tidak boleh bernafas dalam bekas. Sebab apa? Banyak perkara. Ini pun usul kesihatan, usul kebersihan. Situ punca. Situ juga balik. Jangan bernafas. Kalau bernafas, orang ada penyakit tu boleh jadi penyakit dia tu, dia melarat, dia boleh pergi. Masuk dalam air, orang lain minum pula. Jadi bawa penyakit lah, merebaklah penyakit itu. Itu satu. Yang keduanya, menjejekkan. Setengah-setengah orang jadi jejek lah. Bila orang lain minum lagu tu, bau tu, dia tak boleh minum. Yang ketiga, bazir lah bila orang lain tak molek minum kerana sudah dijangkiti ke, ataupun jejek ke, orang tak minum, bazir. Yang keempatnya, sebenarnya bekas orang mukmin. Dalam hadis yang lain disebutkan ada keberkatan di situ. Bekas orang mukmin, bukan bekas orang alim saja, tak, bekas orang mukmin. Dia ada kebaikan dia, ada kebaikan dia.
Bekas. Dengan sebab itu kita jangan kata ni bekas orang tak molek.